Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang membuat kajian bangunan bersejarah Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir. Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, freeze like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, like a mannequin, like a mannequin. Get your homies chilling and start recording. Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat, dilahirkan dalam keadaan serba kekurangan. Beliau bukan daripada kalangan golongan bangsawan, sebagaimana 3 Perdana Menteri yang terdahulu. Bapanya hanyalah seorang guru bahasa Inggeris. Inilah rumah asal di mana Dr. Mahathir dilahirkan pada pagi Jumat 20 Disember tahun 1925. Rumah bernombor 18 Jalan Kilang Ais off Jalan Pegawai seberang Perak Alustar Kedah ini hanyalah beratapkan nipah, tidak bercat dan sekadar mempunyai sebuah bilik. Kewujudan keadaan ini ternyata mencorak arus perjalanan hidup dan mendewasakan Dr. Mahathir. Beliau semakin insaf dan begitu peka dengan nasib malang anak bangsanya. Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan ketegasan dan disiplin kendiri bapanya, Muhammad bin Iskandar atau Master Iskandar, guru besar pertama Sekolah Inggris Kerajaan atau kini dikenali sebagai College Sultan Abdul Hamid. Pembentukan jati diri serta sifat kasih sayang kepada bangsanya turut diterimanya daripada asuhan ibunya, Wan Tempawan binti Wan Hanafi, dari jurai keturunan Wan Su Datuk Temenggong Kulat Bukit Lada, serta ada pertalian darah dengan Wan Mat Saman, pengasas terusan Wan Mat Saman. Dapatan kajian.
Objektif pertama, mengenal pasti latar belakang rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Berikut merupakan diorama menggambarkan rumah asal tempat kelahiran Tun Dr. Mahathir ketika beliau berusia 10 tahun. Di sebelah kiri ialah rumah Pak Osman, manakala di sebelah kanan pula ialah rumah Ahnio. Suasana yang digambarkan sekitar jam 4.30 petang. Ini merupakan gambaran sebenar dari sisi hadapan rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Rumah ini mempunyai 8 ruang. Ruang tamu. Ini merupakan ruang tamu yang terdapat di rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Meja ini adalah meja bacaan yang digunakan oleh Mahathir dan sepupu serta kawan-kawan beliau untuk mengulang kaji pelajaran. Kaus ini digunakan oleh ayah Mahathir ketika berehat sambil membaca surat khabar. Pada sudut dinding digantung beberapa keping foto berkaitan keluarga beliau. Katil besi seperti ini disediakan oleh keluarga Mahathir untuk kegunaan tetamu yang datang. Bilik bacaan. Ini pula merupakan bilik bacaan yang terdapat di rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Bilik ini dilengkapi dengan sebuah meja dan sebuah katil, manakala di bahagian dinding digantung foto berkaitan Tun Dr. Mahathir semasa beliau melanjutkan pelajaran di Government English School atau kini dikenali sebagai Kolej Sultan Abdul Hamid. Bilik tetamu. Kita ke ruang tengah rumah pula. Ini merupakan bilik tetamu yang terdapat di rumah ini. Tongkat ini adalah kepunyaan ayah Mahathir. Manakala ini pula almari kayu yang merupakan almari asal untuk menyimpan pakaian semasa Mahathir mendiami rumah ini. Foto ini merupakan foto ibu Tun Dr. Mahathir iaitu Wan Tempawan binti Wan Hanafi. Bilik pengantin. Di sebelah kanan bahagian tengah rumah terdapat sebuah bilik pengantin. Bilik ini merupakan bilik pengantin bagi setiap ahli keluarga. Bilik ini juga digunakan sebagai bilik pengantin bagi Dr. Mahathir dan Dr. Siti Hasmah. Gambar ini menunjukkan Tun Dr. Mahathir bersama isteri, anak perempuan mereka iaitu Marina dan anak lelaki mereka iaitu Mirzan. Ini pula gambar Tun Dr. Mahathir Mohamad mendukung anak sulungnya. Manakala ini pula gambar Tun Dr. Hasmah bergambar bersama dengan anak sulungnya. Bilik ibu bapa. Di bilik ibu bapa beliau pula terdapat sebuah katil, almari dan satu bantal besar yang sering digunakan oleh bapa beliau untuk bersandar sewaktu berehat atau berbual-bual dengan isterinya. Di sini juga boleh didapati setrika tradisional yang tidak menggunakan elektrik tetapi menggunakan haba daripada bahan bakar iaitu arang dibakar sebagai pemanas setrika tersebut. Ruang makan. Ruang keluarga yang terletak di hadapan bilik ibu bapa beliau merupakan kawasan lapang yang dijadikan ruang makan dan tempat mengaji Al-Quran.
Beberapa peralatan dapur seperti dulang, jar dan acuan puding yang pernah digunakan oleh keluarga Tun Dr. Mahathir dipamerkan di ruang ini. Bilik tetamu dan tandas. Selain itu, satu penghadang diletakkan bagi menyediakan satu kawasan untuk kegunaan tetamu. Di sudut tetamu ini disediakan lagi tilam dan bantal sekiranya tetamu ingin berehat. Manakala di sebelah kanan pula terdapat tandas. Di sebelah kiri pintu tandas terdapat papan tertingkat seperti ini digunakan untuk menyimpan pinggan mangkuk yang jarang digunakan. Dapur. Kita ke bahagian dapur rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir pula. Terdapat pelbagai peralatan dapur yang digunakan untuk memasak dan menghidang dipamerkan di kawasan ini. Antara perkakas yang menarik perhatian ialah mangkuk tingkat setinggi 12 tingkat yang digunakan oleh bapa Tun Dr. Mahathir. Selain itu, terdapat juga pinggan mangkuk yang digunakan oleh keluarga beliau. Di bahagian kiri dapur pula terdapat almari yang digunakan oleh Ibu Mahathir bagi menyimpan lauk pauk. Di sebelah almari terdapat batu giling yang digunakan oleh ibu beliau iaitu Wan Tempawan binti Wan Hanafi untuk menyediakan rempah. Kemudian terdapat ruang untuk mencuci pinggan mangkuk seterusnya. Dapur kayu seperti ini digunakan di rumah Tun untuk memasak. Ia mengandungi 3 tungku yang dibuat daripada batu bata. Ruang bawah rumah. Selain itu, pengangkutan yang digunakan oleh Tun Dr. Mahathir semasa beliau masih kecil juga disimpan sebagai bahan pameran. Di bahagian bawah rumah boleh dilihat basikal lama yang kelihatan masih elok walaupun sedikit berkarat. Lancar atau beca yang digunakan bapa beliau bagi menghantar Tun Dr. Mahathir ke sekolah pula boleh dilihat di bahagian tepi rumah. Objektif kedua, mengkaji kesedaran masyarakat khususnya pelajar UUM tentang kewujudan rumah kelahiran Tun. Ini merupakan borang soal selidik yang disediakan oleh kumpulan kami. Soal selidik ini terbahagi kepada 5 bahagian. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, maklumat tentang bangunan bersejarah rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Bahagian C, pemahaman tentang bangunan bersejarah rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Bahagian D, pengetahuan terhadap sejarah di sebalik rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Dan bahagian terakhir iaitu bahagian E, persepsi terhadap kepentingan rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Carta pie berikut menunjukkan jantina responden dalam hasil dapatan kajian kami. Kesemua responden bagi kajian kami ini adalah seramai 20 orang iaitu 7 orang lelaki dan selebihnya 13 orang perempuan. Manakala bagi umur para responden bagi kajian ini tertumpu kepada individu di dalam lingkungan umur 20 hingga 25 sahaja.
Responden-responden kami ini terdiri daripada pelajar-pelajar UUM sendiri yang mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan. Bahagian B. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua 20 orang responden bagi kajian ini tidak pernah berkunjung ke rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Walaupun begitu, mereka sedikit sebanyak pernah mendengar maklumat mengenai rumah tersebut dan kewujudannya di negeri Kedah ini. Bahagian C. Carta bar ini pula menunjukkan bahawa tidak ramai responden yang mengambil tahu tentang kewujudan rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir. Hal ini demikian kerana responden tidak mempunyai masa yang banyak untuk berdiskusi dan berbincang dengan lebih lanjut mengenai bangunan bersejarah ini dengan pensyarah dan juga rakan-rakan. Oleh hal yang demikian, mereka kurang mendapat pengetahuan mengenai rumah Tun Dr. Mahathir. Bahagian D. Rajah bagi bahagian D ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa orang responden yang mengetahui perkembangan rumah kelahiran Tun dan juga fungsi-fungsinya. Hal ini menunjukkan masih ada generasi muda sekarang yang berminat mengenai tempat tinggalan sejarah yang kurang diminati oleh generasi sekarang. Bahagian E. Kesimpulan yang boleh diambil berdasarkan graf bar ini ialah kebanyakan pelajar bersetuju bahawa rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir ini perlu dipelihara dan dijaga bagi memastikan generasi sekarang mengetahui dengan lebih dalam mengenai Tun Dr. Mahathir. Responden juga berpendapat bahawa generasi sekarang perlu didedahkan mengenai bangunan-bangunan bersejarah seperti ini supaya ia tidak terus dilupakan akibat perubahan masa. Objektif ketiga. Meneliti usaha-usaha pemeliharaan rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir yang dijalankan oleh pihak Arkib Negara. Yang pertama, rumah kelahiran diambil oleh Arkib Negara. Yang kedua, kerajaan perlu mengekalkan bangunan bersejarah walaupun tempat tersebut mempunyai nilai komersial untuk pembangunan. Yang ketiga, mengedarkan pamflet kepada orang ramai melalui hotel-hotel yang terdapat di Malaysia. Seterusnya pasal langkah-langkah pemeliharaan yang Arkib dengan pihak rumah tu sendiri ambil. Macam mana dia nak Pemeliharaan memang kita setiap bulan kita ada maintenance anak-anak. Anak-anak setiap bulan. Setiap bulan kita ada, lepas tu bersih ni hari-hari bersih. Kita ada cuci, tukang cuci, dia daripada pukul 8 sampai pukul 5 lah. Setiap hari yang tu, kalau anak-anak tu sebulan sekali. Lagi yang mana kita nampak macam atap ke, yang ada kaput tu, kita tukar lah. Yang mana sekelong yang rosak lah, kita akan buat perbaikan segera lah. Sebab kalau kita biar tu lama-lama dia takkan jadi meribuk kan, kita tak mau. Jadi segera kita buat. Untuk pembaik pulih ni, adakah kerajaan ataupun Arkib bagi satu peruntukan ke? Ya, kita terima peruntukan dari Ibu Jabat. Arkib Negara Ibu Jabat. Dia orang bahagian kewangan, dia orang yang tani. Kita cuma minta laporkan kerosakan, kita report ke KL, dia orang akan bagi bajet lah. Dia bawa Arkib Negara. Bagi dari segi untuk mempromosikan, ada tak buat apa-apa aktiviti? Kadang-kadang kita buat juga. Macam tahun lepas kita buat untuk kanak-kanak, tandingan melukis, kan. Macam-macam lah, explorers kita buat. Explorers kat sini? Ya, kat sini. Untuk pelajar-pelajar sekolah lah. Rendah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Selain daripada tu, ada tak promosi melalui internet ke, melalui Internet memang kita ada laman web lah. Kita ada laman web. Terus setakat ni risalah pun kita ada, kita edarkan. Yang tu lah setakat ni. internet melalui laman web Arkib? Ya, laman web Arkib. Kesimpulannya, kita sewajarnya mengambil tahu dan mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah seperti rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir.
Secara keseluruhannya, rumah Tun Dr. Mahathir adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi kerana sejarah yang terdapat di sebalik rumah ini.